Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta Al-Quran, pencinta ilmu, dan suka dengan mengkaji, mentadabbur Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 25 Rajab 1443 bersama dengan 27 hari bulan 2 2022, kita teruskan pengajian kita dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, juzuk yang ke-24. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 53, InsyaAllah berakhir 59. Perbincangan kita pada kali ini iaitu seruan daripada Rabbin Rahim, Allah Azza wa Jalla yang sangat rahmat kasihan belas kepada hamba-hamba dia, supaya kita bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan yang diredainya, sebelum daripada kita ditimpa azab sengsara ataupun sebelum tamat tempoh untuk kita kembali kepada Allah sebelum mati, ataupun datangnya kiamat yang besar. Itu kiamat besar, itu kiamat umum, ataupun kiamat kecil, iaitulah kematian seseorang, itu dipanggil kiamat bagi orang itu. Kemudian Allah cerita juga kepada kita akan ada golongan yang menyesal di akhirat esok. Du'maya hasrata, penyesalan yang tidak berguna, yang tak ada faedah. Jadi kalau kita nak menyesal sekarang, sebelum tamat tempoh dan waktu penyesalan masih lagi ada. Itulah sedikit mukaddimah perbincangan kita para jemaah sekalian. Mari kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1013. 1013. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم
min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Kita baca setakat itu dulu. Balik kepada huraian kita. Tengok balik ayat 53. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas sempadan Allah Ta'ala buat setakat ni, kamu langgar. Maknanya masuk dalam haram lah. Orang kata setakat ni, ya halalnya, dia lompat, rempuh, macam-macam. Melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Para jemaah sekalian, Allah panggil kita dengan panggilan yang cukup mesra. Apa dia panggil? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa-dosa kecuali syirik. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah jua yang amat pengampun lagi amat mengasihani. Para jemaah sekalian, ayat ini, ayat yang kita baca ini, setelah munasabatul ayat, setelah Allah Ta'ala keraskan ke atas puak kafir dalam ayat yang lepas, dan Allah Ta'ala beri amaran bahawa tempat mereka iaitulah neraka, azab neraka. Andai kata mereka boleh tebus, mereka nak tebus dengan semuanya dimiliki dunia ini dan seumpamanya lagi, maka ayat yang lepas keras, amaran-amaran, wa'id, janji-janji azab yang seksa. Mari ayat ini Allah SWT sebut sempurna rahmatnya, luas limpah kurnianya, ihsannya meliputi segala perkara untuk mengubati jiwa yang terluka, jiwa yang terjebak dengan mungkar dan maksiat. Kamu jangan tutup pintu, rahmat Allah Ta'ala masih lagi terbuka. Itu ayat yang Allah Ta'ala sebut di sini. Jadi kata di ulama tafsir, sabab nuzul, sebab turun ayat ini. Para pelajar tanda, An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas kata apa? Anna nasan min ahli syirki. Berapa orang yang ahli orang syirik, ialah dulu belum Islam, syiriklah dia. Pada waktu jahiliyah tu ada yang bunuh orang ramai, ada yang banyak berzina, macam-macam dosa dia orang buat. Mereka pun datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Innal ladzi taqulu wa tad'u ilaihi lahasan. Apa yang kau cakap, apa yang kau panggil kami, ajak kami baik. Lau tukhbirna, kalaulah Tuhan boleh bagi cerita kepada kami jaminan bahawa dosa-dosa yang lepas itu diampunkan. Dia tahulah dosa dia, zinanya, bunuh orang, macam-macam buat, nama pun jahiliah. Maka turun ayat Quran, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Ayat surah Al-Furqan ayat 68, dan juga wa nazalat, turun ayat ni. Ayat yang kita baca ni, ayat 53,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas hukum Allah Subhanahu wa taala di atas diri mereka sendiri, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Maka hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu satu ceritalah. Maka dalam ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya pergi cari hamba Allah. Tengok Allah kata, tuan-tuan tanda. Allah kata, ya ibadi. Qul ya ibadi. Wahai hamba-hambaku yang buat zalim, yang buat dosa. Tengok. Allah panggil dengan panggilan mesra, lunak. Panggilan apa tu? Panggilan nak ajak kita kembali kepada Allah. Patutnya bila panggil orang jahat ni, weh mujrim, ya asi, orang derhaka, para penjahat, patut panggil gitu. Lah, Allah panggil ya ibadi, wahai hambaku. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, kasih sayang Allah mengatasi kemurkaannya. Tapi kau degil juga, kenalah. Hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah." Andai kata puak kafir tahu betapa luahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ma qanata min jannatihi ahadun, tidak ada siapa yang putus harap daripada nak masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Hadis ini rawahu Muslim. Tapi apa boleh buat, mereka derhaka, dia pun tak tahu, dia pun tak percaya. Apa kita nak buat? Di akhir ayat Allah tutup dengan innahu huwal ghafurur rahim. Tak sebelum tu Allah kata apa tadi? Mengampunkan, yaghfiruz dzunuba jami'an, semua dosa diampunkan kecuali syirik. Macam mana kita boleh belak syirik tu? Dengan ayat lain. Tanda tuan, tengok di nota di bawah. Kecuali dosa syirik seperti yang diterangkan dalam ayat 48 surah An-Nisa. Jadi Allah Ta'ala ampun semua dosa, kecuali syirik, maka itu tidak termasuk di dalam perkara yang diampunkan. Jadi jangan buat syirik lah. Syirik ni bahaya sekali. Siapa dia syirik, habis. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita dia ampunkan segala dosa. Walaupun orang syirik, kalau dia bertaubat, terimalah taubat dia. Kalau dia bertaubat, diterimalah taubat dia. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi. Nabi kita bersumpah, lau lam tuznibu la zahaballahu bikum. Andai kata kamu ni tak berdosa, Allah Ta'ala akan hilangkan kumpulan kamu ini. Wala ja'a biqaumin yuznibun. Allah akan bawa satu kumpulan yang berdosa. Fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum. Mereka berdosa, mereka bertaubat, mereka istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa mereka. Hadis ini rawahu Muslim. Banyak lagi lah hadis-hadis tentang pengampunan dosa. Yang pentingnya dalam hadis yang panjang rawahu Tirmizi an Anas bin Malik, Allah kata apa? Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Hei anak Adam, kalau mau datang jumpa dengan aku dengan bergunungan dosa, summa laqitani la tusyrik bi syai'a. Ini syarat. Kamu jumpa aku dengan keadaan kamu tak melakukan sebarang bentuk syirik. La ataituka biqurabiha maghfirah. Aku akan beri kepada kamu seperti itu juga keampunan. Seluruh bumi pula keampunan. Maknanya hadis ini rawahu Tirmizi bi sanadin sahih.
kita kata alhamdulillah innahu huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala lah yang maha pengampun lagi sangat al-balighul al-maghfirah, yang sangat mengampunkan dosa hamba dia dan sangat kasihan belas kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada seruan yang kedua dalam ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat. Taubat kepada Allah. Serta berserah diri bulat-bulat kepadanya. Mana tawakal kepada Allah. Jangan bergantung lagi dengan makhluk-makhluk lain. Dewa-dewa tak ada lagi. Sebelum kamu didatangi azab, kerana sesudah itu kamu tidak akan diberikan pertolongan. Manakala sudah mari azab, baru nak minta, baru nak taubat, pintu sudah tertutup. Pintu taubat sudah tertutup. Pintu-pintu keampunan sudah tidak ada, maka kamu tidak akan dibantu lagi. Allahu Akbar. Maka ayat ini, ayat yang lepas, fiha fushatun. Allah Ta'ala buka ruang luas kepada orang yang berdosa. Ayat ini pula panggil. Ruang dah ada, isilah. Isi dengan apa? Anibu. Wa anibu ay irji'u. Kembali kepada Allah dengan bertaubat, melakukan ketaatan, tinggalkan maksiat. Maknanya yang tadi buka pintu, yang ni pengisian. Masuk. Itu dia panggil uslub gaya Al-Quran nak menyelamatkan hamba Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ay aslimu maknanya berserah diri bulat-bulat, wakhda'u lahu, serah diri, akur, patuh, tunduk, itu makna aslimu lahu. Jangan kita pula saya buat, saya ikut solat, tapi alah meleceh lah, jadi tidak solid, buat kerana terpaksa. Macam kita lah, bila mari undang-undang, sesuatu undang-undang, kita akan ikut. Tapi ikut pun dengan orang panggil berkeruk dahi lah. Tidak ikhlas. Tak boleh. Wa aslimu. Anibu wa aslimu. Bila min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Sebelum kamu didatangi azab Allah. Kalau orang kafir, azab di atas kekufuran dia. Kalau ahli maksiat, azab di atas maksiat. Kemudian kamu tidak akan dapat lagi pertolongan daripada Allah. Siapa nak tolong? Kan? Kalau sudah derhaka lah dia. Orang pun tak peduli dengan dia. Sebab kamu tak dengar kata. Waktu orang panggil baik-baik, tak datang. Waktu orang panggil molek-molek, tak mari. Bila orang dah tutup pintu, baru nak masuk, tak ada pintu. Allahul Musta'an. Baik. Ayat 55. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Wattabi'u. Ingat, mula-mula buka pintu taubat. Ayat 54, isikan diri kamu, pengisian taubat dengan istighfar. Ayat ini, bagaimana kita nak duduk di atas landasan yang baik? Bagaimana kita nak duduk di atas landasan yang diredai oleh Allah? Apa amalan yang kita nak buat? Maka garis panduan di ayat 55. Tengok. Cucuk. Dia punya susun jalur baik. Wattabi'u. Dan turutlah kamu akan Al-Quran
sebaik-baik panduan hidup yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Jadi kalau nak selamat, nak bahagia, ikut Quran. Dan sudah sepastinya Quran juga minta kepada kita ikut sunnah. Ikut Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena ikut dua-dua. Ini kan ada setengah manusia ni ikut Quran saja. Ada setengah orang tu tak mau ikut Quran, nak ikut sunnah. Ada orang nak jadi ahli sunnah tapi tak mau ikut sunnah. Macam-macam ada. Yang kita naknya selamat, ikut Quran. Quran mengarahkan kepada kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah Al-Quran yang diturunkan kepada kamu, keranalah kamu benarkan segala khabaran yang dibawa oleh Quran, mengambil pengajaran dan iktibar daripada kisah-kisah umat dulu, akur dan patuh kepada arahan-arahan serta menjauhi larangan-larangan, dan ikutlah semua panduan itu. Bila kita nak ikut, ada tempoh. Naam, ada tempoh valid dia. Min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtah wa antum la tash'urun. Sebelum kamu didatangi azab secara mengejut sedang kamu tidak menyedarinya. Jadi kadang-kadang azab dia mari kita tak perasan. Tengok-tengok, jadi dah. Allahu akbar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta selamat, Allah Ta'ala selamatkan kita di dunia, selamatkan di akhirat. Kemudian dalam ayat ini Allah bawa kepada kita tiga kata-kata penyesalan yang tidak berguna. Tulis pelajar, 3 penyesalan yang tidak berguna, kata-kata penyesalan. Allah Ta'ala cerita salasa anwa' minal kalimat, ucapan-ucapan penyesalan yang tamat tempoh. Tengok ayat 56. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Dan diperintahkan demikian, supaya jangan seseorang menyesal dengan berkata. Tanda ni pelajar. Kata-kata pertama penyesalan, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Sungguh besar sesal dan kecewa aku kerana aku telah mencuaikan kewajipan-kewajipanku terhadap Allah. Ada faedah ke tak ni? Jawabnya tak berfaedah. Faedah apa? Menyesal yang tidak berguna lagi. Allahu akbar. Wa in kuntu laminas sakhirin, serta aku telah menjadi dari orang-orang yang sungguh-sungguh memperolok-olokkan agama Allah dan penganut-penganutnya. Jadi bila dia tengok azab, menyesalnya, nak buat apa? Allah telah suruh menyesal sekarang, kau pergi menyesal di depan mata kamu. Wa in kuntu laminas sakhirin, aku duduk perli main kepada Allah, main dengan Rasul, main dengan orang mukmin, main yang perli orang-orang beriman, pengikut-pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperli. Kita kata tunggulah tuan-tuan, jangan duduk main-main. Jangan duduk main-main. Allahul musta'an. Satu. Kata-kata yang kedua. Tulis kata-kata yang kedua. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau mereka akan berkata di saat penyesalan yang tidak berguna, lau anna Allah hadani. Gitulah kalau bahasa penyesalan. Lah, kalaulah kiranya Allah memberi hidayah petunjuk kepadaku,
tentulah aku telah menjadi dari orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah Ta'ala tunjuk aku jadi orang bertakwa dah lah. Kawan-kawan aku yang baik-baik duk ajak atas dunia dulu, aku tak ikut. Kita ni kena, kalau jumpa orang bukan Islam, kita jumpa kawan-kawan yang terjebak dengan maksiat, ajak dia, dakwah dia. Tapi dia akan menyesal, dia akan kalau aku dengar kata, kalau Allah Ta'ala beri hidayah, kalau aku ikut rombongan orang yang bertakwa, kalau orang Kelantan kata kalu, yang tak ada faedah kalu lagi. Nak baik kalu apa, sudah tamat kalu. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ahli an-nar yara maq'adahu minal jannah. Orang penduduk neraka ditayang kepada dia tempat duduk dia dalam syurga kalau dia beriman. Kalau beriman ni awak punya tempat, kita sudah booking tempat untuk awak. Fayaqul, dia tengok, lau annallaha hadani, kalau Allah Ta'ala bagi hidayah pada aku, duduk di sana aku sekarang. Fayakunu alaihi hasrah, sangat menyesal, kecewa sangat-sangat. Wa kullu ahlil jannah yara maq'adahu minan nar. Orang surga pula dia tunjuk tempat, naik ngakon. Situ tempatmu. Nasib baik awak bertaubat. Mu kembali kepada Allah cepat. Nasib baik awak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fayaqul laula anna Allah hadani. Kalau Allah Ta'ala tak beri hidayah kepada aku, kak, duduk situlah aku. Fayakunu lahu syukran, maka dia pun bertambah lagi syukur, sebab dia selamat daripada azab yang begitu dahsyat. Allah. Hadis ini rawahu Nasa'i wa Ahmad wal lafzu lahu bisanadin sahih. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada kata-kata yang ketiga daripada puak kafir. Apa dia kata? أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Ini kata penyesalan yang ketiga, tuan-tuan. Atau berkata semasa ia melihat azab, kalaulah kiranya aku dapat kembali ke dunia, nak balik semula ke dunia. Apa cita-cita? Nascaya menjadilah aku dari orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Aku nak jadi orang baik, nak jadi orang soleh, nak jadi orang macam kawan-kawan aku yang duduk dalam syurga tu. Hantar baliklah sekejap ke dunia. Nak kata apa? Nas'alullah as-salamata auli alla taqul. Mereka juga kata setelah dia tengok azab, kalau balik semula ke dunia, kami nak jadi orang baik, nak jadi orang juru. Ayat ini sama dengan surah Al-An'am ayat 27. Tanda ni para tadabbur Quran. Surah Al-An'am ayat 27. Walau tara iz wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazzib bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Samalah dia kata, ketika puak-puak kafir duduk di dalam neraka, dia berkata, ya laitana, kalau kembali semula ke dunia, kita tak akan dusta lagi Quran, dan kita akan jadi orang yang beriman. Itu cita-cita, angan-angan yang tidak lagi berangan, tak boleh nak buat apa dah. Surah Al-An'am ayat 27. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi sebagai penutup kepada perbincangan kita ini. Allah kata apa? Ayat 59. Bala qad ja'atka ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin.
kata-kata yang tersebut ditolak oleh Tuhan dengan firman-Nya. Allah kata apa? Bahkan telah pun datang kepadamu ayat-ayat petunjukku melalui Rasulku. Tak payah minta balik semula lah. Aku sudah hantar Rasul, sudah hantar kepada kamu ayat-ayat tanda-tanda kebenaranku. Maka engkau telah mendustakan serta engkau berlaku sombong angkuh mengenainya, dan engkau telah menjadikan dirimu dari orang-orang yang kufur ingkar. Nak buat apa lagi? Tak jadi apa dalam buatmu. Gitulah suasana keadaannya yang telah dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini tutuplah pintu kumpulan-kumpulan ya laitani, ya hasrata, kumpulan penyesal yang tidak berguna. Tuhan kata tak usah duk menyesal lah, tak usah duk berjanji lah, tak usah duk bercakap lah. Qad ja'at ka ayati, ayat aku telah sampai kepada kamu. Kamu yang kerah kepala, kamu yang buat tak reti bahasa, kamu yang tak mau terima, sekarang ni minta balik. Sudah tamat tempoh. Orang yang masuk dalam alam barzah, dia tak akan kembali lagi keluar. Jadi tak usah mikirlah. Kita yang masih hidup ni, para jemaah sekalian, inilah sa'atun nadam, saat penyesalan lah ni sekarang. Tersebut dalam riwayat an-nadam taubah. Tulis an-nadamu taubatun. Menyesal itu dikira sudah taubat. An-nadam taubah. Jadi kalau kita boleh menyesal atas dunia ni, maknanya kita mula dengan menyesal. An-nadam, penyesalan itu dikira pintu masuk taubah. Jadi an-nadam taubah, kata-kata ini, penyesalan itu dikira satu taubat. Itu kata-kata khilaf lah. Ada ulama kata hadis, tapi diberbincangkan tentang rawinya. Yang pentingnya pintu penyesalan yang pertama duduk di mana? Pintu taubat yang pertama duduk di mana? Duduk di an-nadam, duduk di kita menyesal. Kita kata alhamdulillah. Allahu akbar walillahil hamdu. Marilah kita sama-sama daripada Abdullah bin Mas'ud, hadis an-nadam taubah itu dikeluar oleh Imam Ahmad. Dan Syekh Ahmad Syakir dalam Musnad, dalam tahqiq Musnad, kata isnaduhu sahih. Jadi an-nadam taubah. Jadi setengah ulama kata tak sahih. Jadi Imam Ahmad dalam riwayat tahqiq Musnad, an-nadam taubah itu sahih. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, Allah, yang penting bagi kita nak menyesal. Kita tak mau menyesal di akhirat, kita nak menyesal lah ni sekarang ni. Baik, tamatlah perbincangan kita. Kita akan pergi ke al-fawaid at-tarbawiyah, faedah-faedah yang pendidikan yang boleh kita kutip. Yang pertama, kita ambil ayat yang awal kita baca tadi, ayat 53. Qul ya ibadiyallazina asrafu. Panjanglah ayat tu sampai ke akhir ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, melakukan dosa dan maksiat. Jadi ayat ini menunjukkan kepada luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Luahnya rahmat Allah Azza wa Jalla, kasih sayang dia yang tidak putus-putus. Sebab itu kalau kita nak ambil satu-satu dalam ayat ini saja, satu ceramah pula kita kena cakap. Cuba tuan-tuan tengok. Mula-mula Allah panggil kita dengan apa? Ya ibadi, wahai hambaku. Orang yang bersalah, berdosa, Tuhan panggil hambaku. Patut dia panggil, hei, ahli derhaka, ahli maksiat lah. Jadi ini menunjukkan hamba al-ubudiyah, menunjukkan hamba itu orang yang sangat berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Satu.
Yang kedua, Allah Ta'ala idhafah kepada dia dengan kepada ya biya'il idhafah. Ya ibadi, ada ya. Wahai hamba-hambaku. Dia panggil, maknanya kemuliaan hamba ini apabila Allah Ta'ala panggil dengan nisbahkan kepada dia, hambaku. Dia tak kata wahai penzalim kepadaku, alah, wahai penderhaka. Kemudian Allah panggil pula yang ketiga, asrafu ala anfusihim, orang yang telah menyayangi dirinya sendiri. Sebab bila orang tu buat dosa, bermakna dia buat nanya diri dia, sebab dia akan diazab. Dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus harap daripada rahmat Allah Ta'ala yang sangat luas. Dan yang kelima, Allah perkenalkan kita, innallaha yaghfiruz dzunub, Allah Ta'ala yang mengampunkan dosa-dosa. Mu jangan takutlah, Allah Ta'ala ampunkan dosa, semua jenis dosa diampunkan, kecuali ayat 48 surah An-Nisa, kecuali syirik. Syirik pun orang kafir, betul-betul kafir, orang kata kafir laknat dia ni, kafir sungguh, kafir tulen. Tapi kalau dia taubat, dia masih Islam, habis dosa dia diampunkan. Masya Allah. Di akhir ayat juga Allah Ta'ala sebut, innahu huwal ghafurur rahim, dia yang bersifat pengampun, bersifat dengan kasihan belas. Allahu Akbar. Baik para jemaah sekalian, itu ayat ini menunjukkan ayat 53 ni sangat luas. Kalau kita ambil satu-satu kalimah, boleh dihuraikan untuk dijadikan satu perbincangan. Maka kesimpulannya, ayat ini larangan daripada putus harap daripada rahmat Allah, dan dia termasuk dosa besar. Al-ya'su min rauhillah, orang yang putus harap daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada faedah yang kedua, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, kembali kepada Allah dan tunduk akur. Tunduk akur. Ayat ini hasun alal mubadarati, Allah Ta'ala bagi galakkan supaya bersegera, cepat. Cepat apa dia? Cepat mengambil peluang untuk bertobat kepada Allah semasa tempoh masih ada. Kita dengan pintu taubat nak tutup sekejap ya tuan-tuan. Nah, orang ni sihat molek-molek, jalan, pom, kena langgar ke kereta, langgar ke lori. 2 minit ya daripada dia bangun dengan berjalan, mati. Habislah, tutup. Pintu taubat sudah tutup. Dekat sangat. Sebab itulah dia kata aslimu, anibu, hendaklah kamu mubadarah, segera, cepat, laju, ambil peluang yang ada ini, jangan disia-siakan, jangan dihampakan. Allahu Akbar. Aslimu wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Ayat yang sama juga Allah kata anibu, kembali pada Allah, dengan aslimu dengan mana tunduk dan akur pada Allah. Ayat ini juga menjadi kewajipan kepada kita, wujubul ikhlas lillah. Wajib kena ikhlas amalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau kita balik tapi tak ikhlas, la tufidul amal, tidak memberi faedah kepada amalan yang zahir, yang batin kita tak ikhlas, tak ada. Amal zahir nampak baik, wara, juruh, tapi ikhlasnya tidak ada, kita mengatakan itu juga tidak jadi. Itu juga tidak jadi. Sebab apa? Macam mana kita nak ikhlas? Kalau kita tidak, macam mana kita nak kembali kepada Allah kalau kita tidak ikhlas terhadap apa yang Allah SWT arahkan kepada kita dalam segala perkara kita ni. Allahu Akbar. Maknanya para jemaah sekalian, dalam ayat ini juga memperingatkan kepada kita bahawa tidak memadai sekadar kembali saja tanpa keikhlasan. Kadang-kadang kita begitu, molek dah niat tu, tapi tak ikhlas, itu masalah. Yang ketiga, faedah yang ketiga,
wa anibu ila rabbikum wattabi'u, ayat 55, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan turutlah Al-Quran sebaik-baik panduan hidup yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Maknanya dalam ayat ini sampai ke akhir ayat lah. Ayat ini fihi wujubut tiba'il Quran, wajib kita kena ikut hidayah petunjuk Al-Quran. Sudah semestilah dengan huraian para ulama yang muktabar, bukan kita tafsir Quran sendiri. Tafsir Quran sendiri jadi ajaran sesat, jangan. Maka wajib kita kena ikut Quran. Quran pula mengarahkan kepada kita ikut siapa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena ikut sunnah. Wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Ada orang yang mengaku dia ikut Quran, tak mau ikut hadis. Macam mana tak mau ikut hadis? Allah Ta'ala Quran yang arah kita supaya ikut sunnah Allah. Dia panggil celaru. Itu dia panggil celaru. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ini as-sana'u 'alal Quran, pujian kepada Quran kerana dia turun daripada sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang turun, yang syarat penuh dalamnya dengan kisah-kisah, pengajaran dan iktibar, hukum hakam, peristiwa-peristiwa yang terdahulu dan peristiwa yang akan datang pada hari kiamat, semua ada berlaku. Maka kita ubati diri kita dengan apa? Dengan mencari panduan, penawar daripada Al-Quranul Karim. Inilah di antara kerja yang kita buat sekarang, yang kita duduk tadabbur, kita duduk mengaji, kan? Iaitulah tujuannya nak mencari penawar, nak mencari ubat daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Faedah yang keempat, min qabli an, ayat 55 juga, min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtah, sebelum turunnya azab, maka Allah SWT peringatkan kita bahawa bila kamu langgar, kamu tak ikut arahan aku, azab akan datang. Cuma bezalah azab umat dulu, dia panggil azab istisal, mati habis. Azab umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam azab juz'i, sebahagian-sebahagiannya kena. 2 hari lepas ke yang ada gegaran di negara sebelah, tapi terasa tempat kita tergoncang. Mulalah tu, mula. Ana waktu tak ingat tahun berapa, tapi waktu masih belajar, balik cuti, kita pergi pejabat tabung haji yang macam challenge ke, rebo, orang panggil rebo juga, yang kecil naik tu, macam challenge untuk tabung haji tu. Kita duduk di tingkat berapa tahu masa tu? Tingkat banyak tinggi lah duduk. Oh, tiba-tiba bunyi loceng, ring. Nasib baik masa tu duduk sihat lagi. Tuan-tuan bayangkan lari turun tangga tu, tak khabar ingat. Saya ingat tak tahu loceng apa, loceng amaran. Kita kata ni mati belum tahu cerita ni. Tak tahu sebab. Semua orang pakat lari. Mungkin ada, tapi tak ada selamat lari tu. Maknanya kita bimbang, takut pakat lari ni mati pula situ sebab rempuh sana sini. Itu yang kita kata azab tu datang tiba-tiba, kita tak tahu. Jadi berusahalah kita sentiasa berwaspada, sebab boleh je datang tiba-tiba tanpa kita buat persiapan, mati ke tak mati ke, yang pentingnya adalah sekarang yang berlaku itu. Baiklah para jemaah sekalian, kita tamatkan perbincangan kita yang kelima dengan tiga penyesalan puak-puak kafir ni. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Jadi sepatutnya manusia ni kalau nak menyesal dulu, kan? Sebelum tutupnya pintu penyesalan yang tidak ada faedah. Penyesalan kita ni tak ada faedah. Kalau kita tak menyesal awal-awal sekarang, faedahnya tidak ada. Maka bagaimana cara kita menyesal? Allah dah bagi jawapan di akhir ayat, supaya kita jadi orang yang bertakwa.
lau anna Allah hadin lakuntu minal muttaqin, lau anna li karratan. Lau tu kita sekarang ni masih boleh berfikir ja'at ka ayati, ayat-ayat Allah depan kita, ayat Allah Ta'ala yang boleh dibaca Quran, ayat Allah Ta'ala yang boleh ditadabbur, difikir Quran, ayat Allah Ta'ala yang boleh dilihat. Apa dia? Langit, bumi, bukit, bukau. Kita 2 hari ni dilanda hujan. Mengejut ni, mengejut. Bulan 2 hujan. Kerajaan buat lari SPM ke bulan 2 nak selamat. Banyak sekolah-sekolah naik air di kawasan, beberapa kawasan. Terkejut, tak nak kata apa. Sebab dia datang. Ramalan kata sampai semalam. Tambah sikit lagi. Jadi sebab itulah bila mari benda-benda macam ni, ramalan angin kencang pula. Bila mari amaran begini, kita jangan sekadar update di Facebook ya tuan-tuan. Kita update dalam hati kita, berdoa, ya Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pusingkan angin yang kuat ini ke tempat lain, ke tempat yang tidak merosakkan manusia, tidak membinasakan kami. Ya Allah, bawalah ke tempat lain yang lebih selamat. Tak bawa ke tengah laut ke mana. Jangan pula kita tala pula suha hantar ke negeri mana-mana, jangan. Dia pun tak mahu, kita pun tak mahu. Jadi kita doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala palingkan kepala angin itu dia pergi ke lain. Itu semua kuasa Allah. Hujan lebat, kita minta ya Allah turunkan hujan ini di tempat yang selamat, bukan tenggelam rumah orang, bukan binasa. Kita doa, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nak bawa ke mana itu hak dia. Kitanya bergantung hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, mudah-mudahan sedikit tadabbur yang kita adakan ini ada manfaatnya, menjadi bekalan kepada kita di dunia untuk berjalan ke akhirat. Sebagaimana kata di para ulama, berjalan bertemu manusia dengan kaki, berjalan menuju Allah dengan hati. Kita nak jumpa orang kena dengan kaki, kita nak jumpa Allah kena berjalan dengan hati. Allahumma ja'alna jami'an, ya Allah jadikan kami semua ni pemilik hati yang sejahtera, hati yang ikhlas kepadamu ya Allah, hati yang cinta dan takut kepadamu ya Allah, hati yang menyayangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyayangi umat Islam seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat 60 pada siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.